Sila doa dalam hati. 请大家一起默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian secara online pada malam ini. 奉耶稣基督圣名开始我们线上的聚会， Menyanyi kidung bilangan 22. 唱诗22首。 Pertama-tama diucapkan salam damai sejahtera kepada para penatua, diaken, pendeta, saudara-saudari yang dikasihi. 首先问候在所有的长治传道，所有亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Bersyukur kepada Tuhan pada malam ini, sekali lagi kita berpeluang untuk sama-sama berkebaktian secara online. 感谢神，昨天晚上我们再次有机会参与这线上的崇拜的聚会。 Seterusnya kita akan berdoa. 接下来我们一起来祷告。 Mohon Tuhan memimpin menyertai kebaktian pada malam ini. 我们求主来去带领与我们同在， Sama-sama berdoa. 同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, Tajuk sebagai perkongsian bersama pada malam ini, 今晚上这我们大家一起来共勉的题目， yaitu ubat yang mujarab. 一起来学习题目就是这个良药。 Pertama-tama kita akan mendefinisikan tajuk ini. 首先我们先来定义今晚上的这个题目。 Yang pertama ubat. 第一，我们看药。 Kita semua tahu ubat merupakan bahan yang digunakan untuk mengawal kesehatan. 我们都知道这个药呢的主要的用途呢就是来控制我们的这个健康。 Merawat ataupun mencegah pelbagai penyakit. 是为了保健因为来预防各种的疾病，还有医治各种的疾病。 Pada hari ini banyak jenis ubat yang boleh kita perolehi. 今天我们能够买到很多种的这种药。 Sama ada ubat jenis kapsul ataupun biji. 有些药是药丸，是在胶囊里头的。 Ubat jenis cecair. 有些是液体式的。 Ubat jenis suntikan. 有些用来是打针的。 Titisan. 有些是打点滴的。 Krim. 有些是一些膏 dan sebagainya. 还有各种。 Secara umumnya, sekiranya ubat ini diambil dengan betul, maka ia selamat. 如果我们是采用正确的方法当然这个药呢对我们来说是安全的。 Perkara yang kedua ialah mujarab. 第二个呢我们要看的就是这个良，这良的这个意思是什么？ Menurut kamus, mujarab maksudnya ampuh ataupun terbukti keberkesanannya. 那么根据字典呢，良呢也是代表说是非常有效的。 Kita pernah mendengar satu ayat begini. 我们曾经听过有这样的一句话。 Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. 每个问题呢当然有它的解决的这种方案。 Dan setiap penyakit pasti ada penawarnya. 每个疾病呢也有它的这个医疗的方法。 Betul atau tidak pernyataan ini? 这句话是否正确呢？ Yang pasti adalah setiap masalah itu memang ada cara penyelesaian yang betul. 很肯定我们所面对的每个问题呢都有它的这个解决的方法。 Dan terdapat ubat yang sangat mujarab. 也有些非常好的药，良药，好像万灵丹一样。 Pada malam ini kita akan
mempelajari ubat yang mujarab berdasarkan kitab Amsal. 那么今晚上我们从箴言书里头来去学习这些良药。 Beberapa butir sebagai perkongsian bersama. 我将提出几点作为大家的分享。 Yang pertama, 那么第一呢 takut akan Tuhan. 就是敬畏神。 Mari kita rujuk Amsal pasal 3. 我们看箴言书的第3章。 Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. 箴言书第3章第7、第8节。 Ayat 7. 第7节。 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。 Ayat 8. 第8节。 Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。 Di sini menjelaskan takut akan Tuhan adalah ubat yang mujarab. 这里告诉我们呢，敬畏神呢是一个良药，是一种良药。 Karena di ayat 8 mengatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulangmu. 因为在第8节里头说，这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。 Apabila kita bercakap mengenai penyakit, 当我们谈到这些有关疾病的问题， penyakit ini banyak punca ataupun sebabnya. 当然生病呢有很多种的这种原因。 Salah satu sebabnya ialah karena manusia tidak takut akan Tuhan. 其中一个原因呢，就是因为人类不敬畏神， dan telah melakukan kesalahan. 反过来却做这些恶事。 Ada orang berkata, 因此有人这么说， COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini disebabkan oleh kejahatan manusia di bumi. 我们看看今天呢，我们面对这个新冠肺炎呢，就是因为人这种人的这种恶事造成的。 Kita tidak menolak kemungkinan ini. 因为人作恶，我们也不来去完全否认。 Mari kita rujuk Ulangan pasal 28. 因为在这申命记的第28章。 Ulangan pasal 28 ayat 58 hingga 59. 申命记28章58到59节。 58. 58节。 Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini yakni akan Tuhan Allahmu. 58节，这书上所写律法的一切话，是叫你敬畏耶和华你神可荣可畏的名。 Ayat 59. 19节， Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. 59节，你若不遵守遵行耶和华就必将其灾，就是自大自长的灾，自重自久的病加在你和你后裔的身上。 Nah, kalau kita lihat perkataan Allah di sini, 我们看神这里所说的， kita tidak menolak kemungkinan bahwa wabak penyakit yang melanda dunia sekarang disebabkan oleh kejahatan manusia di bumi. 从神所说的这2句话，我们就不否定这次我们世界面对这个新冠肺炎呢，是因为人作恶而造成的。 Apabila kita meninjau di dalam Alkitab, 当我们看圣经的时候， dari perjanjian lama 从旧约时代 sampai perjanjian baru, 直到这个新约， tidak sedikit orang yang ditimpa penyakit disebabkan oleh kesalahan yang telah mereka lakukan. 有不少的人因为作恶或者是犯错而遭遇惩罚。Contohnya di perjanjian lama
kakak Musa, yaitu Miriam. 所以惩罚而生病就如说这个在旧约的摩西的姐姐米利暗。 Kita dapat melihat di dalam kitab Bilangan, di situ ada menjelaskan. 在民数记里头有记载这个事情。 Karena Miriam mengatai hamba Allah, yaitu Musa, maka Miriam telah kena kusta. 就因为米利暗回谤了神的仆人这摩西，因此呢，他就得到了这个麻风病。 Kemudian kalau kita lihat di kitab Raja-Raja, 然后在这个列王记 di situ ada satu kisah di mana Gehazi, penyakit kusta Naaman telah melekat kepada Gehazi. 这个基哈西呢得到了这个乃曼的这个麻风病。 Karena dia berbohong dan karena tamak akan hadiah. 为什么呢？就是因为他说谎要得到这些的礼品。 Kemudian kalau kita tinjau di Perjanjian Baru, 如果在新约的里头， pernah sekali ada 4 orang menggotong seorang lumpuh. 有一次呢，有4个人抬着个摊子， Mereka berusaha membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. 他们努力的要把这摊子呢带到主耶稣的跟前。 Tetapi disebabkan banyak orang, mereka tidak dapat melalui pintu utama itu untuk membawa pesakit itu ke hadapan Yesus. 因为人非常的多他们不能够从大门口把摊子抬到主耶稣的跟前。 Lalu mereka naik melalui atap, mereka buka atap itu dan menurunkan orang sakit itu ke bawah. 他们只好爬到这个屋子的屋顶上拆开屋顶，把摊子垂下来到主耶稣的跟前。 Jadi apabila Yesus melihat semangat orang-orang itu, 当主耶稣看见他们的这种的精神， Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." 因此呢，主耶稣对那人说：“你的罪已经得蒙赦免了。” Ada kemungkinan orang sakit itu sakit disebabkan dosa atau kesalahan yang telah dia lakukan. 有可能这个摊子呢会瘫痪，是因为他曾经做过恶事。 Maka Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. 因为他的罪，因此呢，主耶稣对那人说呢，你的罪已经得蒙赦免。 Jadi di sini memberitahu kita terkadang penyakit itu mungkin disebabkan karena sikap manusia itu sendiri. 从这里呢告诉我们呢，有时候我们会患病呢，可能是因为我们的这种的行为而造成的。 Manusia ini mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. 就说人呢开始来去远离神。 Segala kecenderungan hati manusia ini membuahkan kejahatan semata-mata. 人呢心中所想的都是倾向做出这种恶事来。 Maka tidak heranlah mengalami bermacam-macam penyakit. 因此呢就患上了各种各样的这种疾病。 Jadi apakah yang harus kita lakukan? 因此呢，我们今天必须要采取什么样的行动呢？ Kita harus berpaling kepada Tuhan. 我们必须要来去归向神， Belajar takut akan Tuhan. 来去学习，来去敬畏他。 Sebab itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang kita. 这样就会医治我们的这种赌气，医治我们的病。 Apakah maksud takut akan Tuhan? 但是敬畏神是什么意思呢？ Di dalam kitab Amsal ada menjelaskan kepada kita. 在箴言书里头有这样的告诉我们。 Mari kita rujuk Amsal pasal 3 ayat 7. 我们看箴言书第3章的第7节。 Amsal pasal 3 ayat 7. 箴言书3章的第7节。 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。 Kita rujuk lagi Amsal pasal 16. 我们再看这个箴言书的第16章 Pasal 16 ayat 6. 16章的第6节。 Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. 因怜悯诚实，罪孽得赎，敬畏耶和华的，远离恶事。 Dua ayat ini memberitahu kita pengertian ataupun maksud takut akan Tuhan. 那么这两节呢，告诉我们敬畏神的何谓敬畏神？ Yaitu menjauhi kejahatan. 敬畏神呢，就说要远离恶事。 Menjauhi maksudnya jangan kita mendekati. 远离呢，就表示我们不再来去靠近他， Jangan dekat, jangan melakukan 不要靠近 kejahatan itu. 不要靠近这些恶事，不要来去做出这种恶事来。 Kita lihat lagi Amsal pasal 8 ayat 13. 我们再看箴言书第8章的第13节。 Pasal 8 ayat 13. 第8章的第13节。 Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 敬畏耶和华在乎恨恶邪恶那骄傲狂妄并恶道以及乖苗的口都为我所恨恶。 Dalam ayat ini juga menjelaskan pengertian takut akan Tuhan. 在这节呢，也告诉我们有关这个敬畏神的意义。 Ialah membenci kejahatan. 就是说我们要来去恨恶这些邪恶。 Jadi bila kita gabungkan ayat-ayat ini, takut akan Tuhan bermaksud kita menjauhi kejahatan dan membenci kejahatan. 那么总观来说呢，这个敬畏神呢，就是要远离恶事，来恨恶这些邪恶。 Di dalam kitab Amsal juga banyak menjelaskan kebaikan-kebaikan takut akan Tuhan ini. 那么在箴言书里头呢，也告诉我们很多有关敬畏神的这种好处。 Misalnya Amsal pasal 10. 比如说在箴言书的第10章。 Pasal 10 ayat 27. 第10章的第27节。 Ayat 27. 27节。 Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. 敬畏耶和华使人日子加多，但恶人的年岁必被减少。 Kita rujuk juga pasal 14. 我们再看第14章。 Pasal 14 ayat 26. 14章的第26节。 Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 敬畏耶和华的大有依靠，他的儿女也有避难所。 Jadi maksudnya takut akan Tuhan ini menjanjikan banyak berkat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. 看来这敬畏神呢，对我们在生活里头带着很多这种福气这种应许。 Sesuai dengan perkataan di Amsal pasal 3 ayat 8 tadi, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 就比如说在箴言书第3章第8节这里说到，就这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。 Baik, kita lihat butir yang kedua. 接下来我们看第2点。 Ubat yang mujarab berdasarkan kitab Amsal. 从箴言书里头还有什么样的良药呢？ Yaitu duta yang setia. 就是这个忠心的这个使臣。 Mari kita rujuk Amsal pasal 13. 我们请看箴言书的第13章。 Amsal pasal 13 ayat 17. 箴言书13章的第17节。 Ayat 17. 17节。 Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. 17节，奸恶的使者必陷在祸患里，忠信的使臣乃医人的良药。
Nah, dalam ayat ini ada mengatakan duta yang setia mendatangkan kesembuhan. 在这里头告诉我们呢，忠信的使臣乃医人的良药。 Apa maksudnya duta? 这个使臣或使者或者大使是什么意思呢？ Duta merujuk kepada utusan ataupun diplomat yang mewakili sesebuah negara. 我们看到大使呢，通常呢都是这些外交官，是代表某个国家的人。 Diplomat biasanya ditauliahkan untuk negara atau kerajaan bagi berkhidmat mewakili negara atau kerajaannya. 那么这个大使呢，他就是要来去为他所代表的国家来去出差或者是服务。 Nah, sebenarnya bukan pada zaman ini saja ada khidmat duta. Sebenarnya sejak dulu ada khidmat duta ini. 不单只在这个现今时代有这些大使或者是外交官其实在古时候就已经有了这样的这种这样的工作。 Contohnya mari kita rujuk Yesaya pasal 18. 比如说在以赛亚书的第18章。 Yesaya lah pasal 18 ayat 2. 以赛亚书18章的第2节。 Ayat 2. 第2节。 Yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. 第2节，差遣使者在水面上坐蒲草船过海，先知说：“你们快行的使者，要到高大光化的民那里去。自从开国以来，那民极其可畏，是分地界践踏人的，他们的地有江河分开。” Dalam ayat ini merupakan contoh bagaimana kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu menggunakan khidmat duta ini atau utusan. 那么在这一节里头呢，就是已经显示出在古时候呢，他们这些国家呢有差派这种使者。Menurut Amsal pasal 13 ayat 17 yang kita sudah rujuk tadi. 那么根据箴言书13章第17节，刚刚我们所念过的。 mencatatkan ada 2 jenis duta atau utusan. 那么在这里头呢，有2种的这种使者或大使。 Yang pertama duta orang fasik. 第一种呢就是奸恶的使者。 Duta orang fasik ini membuat orang terjerumus ke dalam kecelakaan. 那么奸恶的使者呢，让人陷在这个祸患里。 Sebagai contohnya. 比如说 kita rujuk Yesaya 57. 在以赛亚书的57章。 Yesaya pasal 57 ayat 9. 以赛亚书57章的第9节。 Ayat 9. 第9节。 Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. 第9节，你把油带到王那里，又多加香料，打发使者往远方去，自卑自贱，直到阴间。 Dalam ayat ini ada mengatakan duta-duta diutus pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. 这里提到呢，打发使者往远方去，自卑自贱，直到阴间。 Siapakah duta-duta ini? 这些使者是谁呢？ Mereka ditujukan kepada pemimpin-pemimpin yang fasik. 他们指着这种奸恶的这种领导人。 Imam-imam, nabi-nabi palsu yang mendatangkan kecelakaan kepada umat Tuhan pada waktu itu. 这些祭司们，这种假先知，把当时的百姓陷在这祸患里。
mereka sendiri terjerumus ke dalam penyembahan berhala, yaitu di sini mengatakan Molok, yaitu sejenis berhala. 他们也陷入这种拜偶像、拜这个摩洛这个偶像。 Bahkan mereka mempengaruhi rakyat umat Tuhan menyembah berhala ini. 他们来去影响这些百姓，来去跟随他们拜偶像。 Duta seperti ini mendatangkan kecelakaan kepada orang lain. 这些都是奸恶的使者，让人陷在这种祸患里。 Jenis yang kedua, duta yang setia. 那么第二种的这个大使呢，这种使者呢，就是忠信的使臣。 Duta yang setia ini tentunya mendatangkan kesembuhan kepada banyak orang. 当然，这种忠信好的使者呢，乃是医人的这种良药。 Yesus adalah contoh duta yang setia. 那么主耶稣呢，他是最好的这个使者。 Mari kita rujuk Yesaya pasal 63. 我们请看以赛亚书的第63章。 Yesaya pasal 63 ayat 8 hingga 9. 以赛亚书63章第8到第9节。 Ayat 8. 第8节。 Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. 他说他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民，这样他就做了他们的救主。 Ayat 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. 第9节，他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时日子常抱他们，怀揣他们。 Di sini mengatakan Tuhan sendiri, ya, dia sendiri menjadi juru selamat kepada manusia. 这里说呢，神呢亲自成为人的救主。 Kalau kita hitung ada 4 perkara di sini. 若我们在这里数一数呢，总共有4样， menyelamatkan umatnya, 来去拯救他的百姓， menebus, 来去救赎他们， mengangkat, 来去抱他们， dan menggendong mereka. 来去怀揣他们。 Kita tahu Yesus telah turun, ya, Tuhan dalam rupa manusia telah turun ke dunia dan akhirnya mati di atas salib untuk menyelamatkan manusia. 我们知道真神道成肉身来然后死在十字架上，成为人类的救主。 Ini adalah contoh duta yang setia, bukan mencelakakan orang tetapi mendatangkan kesembuhan, malah menyelamatkan manusia. 他是一个忠信的使者，不像这种奸恶使者让人陷在祸患里。他是忠信使者，他是乃是医人的良药。 Pada hari ini siapakah duta ataupun utusan Tuhan? 那么今天呢，谁是神所差派的使者呢？ Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan merupakan duta, utusan Tuhan. 每一位已经相信主耶稣的人，都是神所差派的这种使者。 Kita adalah duta atau utusan Tuhan. 我们大家都是神的这种使者。 Tuhan telah memberi amanat kepada kita. 神把这个使命交付于我们。 Satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. 我想大家都非常熟悉这一节， Yaitu Markus pasal 16 ayat 15 hingga 16. 就是在马可福音书16章15节到第16节。 Di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberi amanat yang sangat penting, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. 这一节呢，主耶稣给我们一个很重大的使命，就是要我们去传福音给万民听。 Memberitakan Injil adalah
kewajiban setiap orang. 传福音是我们每个人的这种本分 Kenapa kita harus memberitakan Injil? 为什么我们必须要来去传福音呢？ Di dalam kitab Roma ada mengatakan 在这个罗马书里头有这样的告诉我们 betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 这些报佳音好消息信的人的脚步是非常的加冕。 Mengapa kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu indah? 为什么这种报福音传喜信的人的脚中何等加冕呢？ Sebab mereka membawa berita yang mendatangkan keselamatan kepada mereka yang mendengarnya. 因为他们带来一个得救的福音。 Kita merupakan duta-duta dari Tuhan. 我们大家都是神所差遣的使者。 Jangan kita menjadi duta yang menjerumuskan orang ke dalam kecelakaan. 我们千万不要成为奸恶的使者，让人陷在这个祸患里。 Tetapi kita berusaha untuk menyelamatkan seberapa banyak orang yang mungkin. 我们必须要尽力的拯救更多的灵魂。 Kita bermula dari rumah. 从我们的家里开始。 Suami ataupun bapak ini harus memainkan peranan sebagai duta bagi seisi keluarganya. 那么做丈夫的或者做爸爸的必须要成为这个家的这个大使。 Berusaha menyelamatkan seisi keluarga sama seperti Nuh telah menyelamatkan seisi keluarga. 要努力来拯救全家就好像挪亚来去救他的全家一样。 Begitu juga Yosua, dia dan seisi keluarganya beribadah kepada Allah yang benar. 也好像这个耶稣亚与他家人的结义来去侍奉敬拜真神。 Kita beralih ke butir yang ketiga. 现在我们看第3点， Ubat yang mujarab menurut kitab Amsal. 那么这个根据箴言书这个良药还有什么呢？ Perkataan yang menyenangkan. 就是这种良言。 Mari kita rujuk Amsal pasal 16. 我们请看箴言书的第16章。 Amsal pasal 16 ayat 24. 箴言书16章的24节。 Ayat 24. 24节。 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. 24节，良言如同蜂房，使心结甘甜，使骨得医治。 Penulis kitab Amsal dia menyamahkan perkataan yang menyenangkan dengan madu. 那么这个箴言作者说呢，这种良言呢，好像这个蜂蜜一样。 Kita semua tahu madu ini bukan setakat sebagai manisan saja, tetapi dia sebenarnya obat. 那么知道这个蜂蜜呢，不单只是甘甜的，也是一种良药。 Madu sudah dibuktikan secara saintifik dan praktikal untuk kesehatan tubuh manusia. 那么科学已经证明了这个蜂蜜呢，对人类健康是非常好的。 Jadi sebagaimana madu itu baik untuk kesehatan, demikian juga perkataan kita yang menyenangkan. 我们知道这蜂蜜对我们健康都非常好的，就如这个良言也对我们一样。 Saya rasa tidak orang yang suka mendengar perkataan yang tidak menyenangkan. 当然我相信每个人喜欢听这种不好的言语。 Kalau kita mendengar bunyi yang bising, kita tidak senang. 当我们听到这种嘈杂的声音呢，我们的心情很不愉快。 Tetapi kalau kita mendengar sesuatu bunyi ataupun perkataan yang baik, maka kita sangat senang. 当我们听到一些好的言语，那种让我们那好的声音呢，就让我们感觉喜乐起来。
Apakah maksud perkataan yang menyenangkan ini? 这些良言是什么意思呢？ Mari kita rujuk Efesus pasal 4. 我们可以看这个以弗所书的第4章， Efesus pasal 4 ayat 29. 以弗所书4章的29节， 29. 29节。 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 污秽的言语一句不可出口，只要随时所造就人的好话，叫听见的人得益处。 Dalam ayat ini ada 2 jenis perkataan. 那么在这里呢，我们看到有2种的这种言语， Perkataan yang tidak menyenangkan dan perkataan yang menyenangkan. 有一些让我们听了很愉快，有一些呢让我们听了感觉很不愉快。 Perkataan kotor. 第一种就是污秽的言语。 Mungkin bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, itu perkataan yang bagus. 对那些还没有认识神的人呢，可能他们就认为这污秽的言语对他们是好的。 Tetapi bagi kita itu adalah perkataan yang tidak menyenangkan. 但是对我们来说，这些污秽的言语让我们听了之后感觉非常的不愉快。 Jadi kita mesti mengelakkan, jangan kita terikut-ikut, mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. 因此呢，我们必须要来去避免这些污秽的言语一句不可来去出口。 Tetapi kita memakai perkataan yang baik. Baik maksudnya yang menyenangkan untuk membangun orang yang mendengar. 我们必须要用这些良言能够造就别人这种好话。 Mari kita rujuk 1 Tesalonika pasal 5. 我们看帖撒罗尼迦前书的第5章。 1 Tesalonika pasal 5. 帖撒罗尼迦前书的第5章 ayat 11. 第11节。 ayat 11. 第11节。 Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 所以你们该彼此来去劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。 Jadi perkataan yang menyenangkan ialah perkataan yang memberi nasihat, yang membangun orang lain. 所谓的良言呢，它是能够让人感觉安慰，能够建立造就他人的。 Lebih-lebih lagi pada kita sudah berada di zaman akhir ini. 更何况我们是出生在这个末世的时代。 Sebenarnya dalam pasal ini Paulus menjelaskan tentang berjaga-jaga dan beberapa nasihat. 其实在这一章呢，保罗勉励要警醒。 Kalau kita lihat di ayat 2. 让我们看在第2节里头。 Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 因为你们自己明明晓得主的日子来到，好像夜间的劫一样。 Hari kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah dekat. 那么主耶稣第2次再来已经近了。 Dan kedatangannya itu sama seperti pencuri, tidak disangka-sangka atau tidak diduga. 主日子来到，好像夜间的劫一样我们不能够预测不晓得他的到来。 Oleh itu kita mesti saling menasihati, saling mendorong, membangun di antara satu dengan yang lain. 因此我们大家必须要互相的来去勉励，彼此来去造就。 Perkataan yang menyenangkan 这些良言 juga bermaksud perkataan yang lemah lembut. 是一种温和的这种言语。 Seperti dalam kitab Amsal ada mengatakan perkataan yang tepat pada waktunya. 就如在箴言书里头有说到这个话说的合意的时候。 Di dalam kitab Hakim-Hakim ada seorang hakim namanya Gideon. 那么在这个士师时代有一位士师呢名叫这个基甸。 Pernah sekali
Karena Gideon ya ketika dia maju berperang melawan musuh, dia tidak memanggil orang-orang Efraim itu. 有一次呢，这个基甸呢出去攻打这种敌人呢，他并没有邀请这以法莲人同去， Menyebabkan orang-orang Efraim sangat marah kepada Gideon. 这个造成这个以法莲人呢对基甸非常的不满。 Tetapi Gideon ini bijak. 但是基甸非常的有智慧， Dia menjawab orang-orang Efraim ini dengan perkataan yang lemah lembut. 他以温和的言语来去回答这些以法莲人。 Sehingga apabila orang Efraim itu mendengar, redalah amarah mereka terhadap Gideon. 以法莲人听了这个基甸的这种言语之后呢，他们的怒气就开始消退。 Jadi perkataan yang menyenangkan adalah manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. 那么这些良言呢是一种良药，能够医治我们的骨头。 Jadi selalulah menggunakan perkataan-perkataan yang baik. 因此呢，我们必须要常常口出良言。 Yang terakhir, yang keempat, 那么第四，最后一点， obat yang mujarab dalam kitab Amsal. 在箴言书里头的这种良药。 Hati yang gembira. 第四，还有这种喜乐的心。 Mari kita rujuk Amsal pasal 17. 我们请看箴言书的第17章。 Amsal pasal 17 ayat 22. 箴言书17章的第22节。 Ayat 22. 22节。 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。 Hati yang gembira. 喜乐的心， Maksudnya kita senantiasa bersukacita. 这表示说我们时时刻刻都处在喜乐的状态。 Namun di dalam dunia ini kita menghadapi banyak sekali perkara. 但是在这世界里头，我们面对各种各样的事情。 Jalan yang kita tempuh itu tidak selalunya rata. 我们所走的这条路呢，有时候是不平淡的。 Ada kalanya kita akan menangis. 有时候我们会流泪， Sakit. 我们会感觉非常的痛。 Jadi kalau begitu macam mana kita mempunyai hati yang senantiasa bersukacita? 这样的话，我们如何能够保持常常喜乐呢？ Mari kita rujuk Yohanes pasal 14 ayat 27. 我们请看这个约翰福音书第14章的27节。 Yohanes pasal 14 ayat 27. 约翰福音书14章的27节。 Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Di sini Yesus memberi penghiburan kepada murid-muridnya. 主耶稣来去安慰他门徒。 Walaupun sesaat lagi mereka akan Yesus akan meninggalkan mereka. 不久之后呢，主耶稣即将与他们来去分离。 Tetapi janganlah gelisah dan gentar hatimu. 但是主耶稣说呢，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Sebab tidak lama Tuhan akan memberikan penghibur kepada mereka, yaitu Roh Kudus. 因为主耶稣不久之后会赏赐保惠师，就是圣灵给他们。 Roh Kudus akan memberi damai sejahtera kepada mereka. 圣灵会赐给他们平安。 Sama juga hari ini, walaupun kita mengalami banyak suka duka dalam dunia, tetapi kita ada
Roh Kudus. 同样，今天我们都有这种喜怒哀乐，但是我们有了这个圣灵， Kita harus bersandar kepada Roh Kudus. 我们必须要依靠圣灵。 Roh Kudus akan memberi penghiburan kepada kita. 圣灵会赐给我们安慰。 Di dalam surat Filipi banyak menyentuh tentang bersukacita lah. 那么在腓立比书里头有提到很多有关喜乐。 Walaupun kita mengalami bermacam-macam permasalahan di dalam hidup ini. 虽然在我们生活里头我们会遭遇各种各样的难题， Tetapi bersukacitalah. 但是我们要常常喜乐。 Kalau kita melayan duka cita kita itu, 如果我们只是挂历只是看着这些让我们不喜乐的事情， seperti dalam ayat tadi Amsal 17 ayat 22. 就如在刚才这个箴言书17章的22节 Di 里 sini 头， ada mengatakan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 下半段说忧伤的灵使骨枯干。 Kalau kita terus-menerus berduka cita atas permasalahan yang kita hadapi, 如果我们只是看这些问题而感到忧伤， menyebabkan kita mengalami tekanan. 这样我们就会面对压力。 Ya, banyak penelitian ilmiah menunjukkan tekanan ini menyebabkan kerusakan pada tubuh badan. 有很多学术这种报告研究呢说到呢这种压力呢对我们的健康是非常不好的。 Jadi kita sebagai umat yang berpengharapan, kita mesti menguatkan semangat kita dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. 会损害我们健康。我们是有信仰的人，我们有盼望，我们必须要保持常常喜乐。 Mari kita rujuk 1 Petrus pasal 1 ayat 6. 我们请看这彼得前书1章的第6节。 1 Petrus pasal 1 ayat 6. 彼得前书1章6节。 Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 因此呢，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。 Jadi Rasul menasihati kita bergembira akan hal itu. 那使徒呢，这里告诉我们呢，勉励我们呢，我们要大有喜乐。 Dalam ayat ini juga mengatakan kamu seketika harus berduka cita. 但如今呢，在百般的试炼中暂时忧愁。 Artinya kesusahan itu kita alami seketika saja, sebentar saja. 这也表示说呢，我们所遭遇的这种痛苦呢、苦难呢，是暂时性的。 Ya, penderitaan yang kita alami sekarang jauh lebih kemuliaan yang kita perolehi pada masa kelak jauh melebihi penderitaan yang kita alami sekarang. 那么若比起我们在将来要承受的荣耀呢，在我们的这些现今苦楚呢，是自战自轻的。 Jadi apapun yang kita alami susah ataupun senang, tetaplah bersukacita. 因此呢，无论什么情况都好是苦呢，是喜呢，我们都要保持喜乐。 Sebab hati yang gembira adalah obat yang mujarab. 因为喜乐的心乃是良药。 Baiklah, syukur karena pada malam ini kita telah merenungkan sedikit sebanyak firman Tuhan. 那么感谢神呢，我们今天晚上大家一起彼此的分享一部分的道理。 Semoga firman Tuhan yang telah kita belajar ini dapat kita menjadi santapan rohani yang baik bagi kita. 愿我们所学习的都能够成为我们大家属灵的这种食物。 Mari kita menyanyi kidung. 我们一起来唱诗243. 243首。
Jadi bagi mengakhiri kebaktian kita pada malam ini, 作为晚上我们聚会的结束， sekali lagi kita berdoa. 我们再次祷告。 Di dalam doa kita terus mendoakan keadaan wabak yang kita hadapi masa kini. 我们继续为目前所面对的疫情来代祷， Membantu doa petugas-petugas kesehatan yang bertugas di barisan hadapan negara. 也为国家前线的医务人员以及同龄弟兄姐妹代祷， Juga membantu doa kepercayaan kukuh gereja. 也为教会的信仰巩固代祷， Membantu doa keluarga, iman seisi keluarga masing-masing. 也为各自家庭信仰来代祷， Mari kita sama-sama berdoa. 一起祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya,
bersihkanlah hatiku di dalam darah. Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita pada malam ini sampai di sini saja. 感谢神，我们晚上聚会在这里结束。 Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. 愿神赐福给我们大家。